Sekarang oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, yang mana Al-Imam Nawawi mana lahir, kita baca mukaddimah sikit lah biarata Imam Nawawi, yang mana Imam Nawawi ni lahir pada tahun 631 Hijrah. Dia ni dilahirkan pada bulan Muharram dan wafat pada tahun 676 Hijrah. Yang mana Imam Nawawi ni hidup maknanya tak lama mana, 40 lebih, 45 tahun ke 46 tahun saja. Tapi beliau banyak mengarang kitab, walaupun umur dia singkat, dia banyak mengarang kitab-kitab mengajar ilmu tentang kepada orang ramai. Dan mana ada ulama mengatakan beliau dalam menuntut ilmu, beliau tidak pernah membaringkan diri, tidak pernah tidur, tidak pernah membaringkan diri di tempat tidur, kerana terlalu sibuk dengan pelajaran. Mana setiap hari beliau mempelajari dalam berbagai bidang ilmu agama. Banyak belajar ilmu agama. Antara mana dan banyak meninggalkan karangan. Antara karangan yang masyhur, yang terkenal ialah Syarah Muhazzab, Majmu' Syarah Muhazzab. Yang mana tapi Al-Majmu' Syarah Muhazzab ni tidak disempurnakan oleh Imam Nawawi. Maknanya ada ulama mengatakan separuh kitab sahaja. Separuh kitab lagi disempurnakan oleh orang lain. Mana separuh kitab, tak ingatlah terlapak mana separuh lagi, mana 21 jilid itu separuh saja, separuh lagi disempurnakan oleh anak murid dia ataupun rakan-rakan dia. Dan mana Al-Imam Nawawi ni, kalau ikut kesimpulannya, beliau tidak sangat menghiraukan soal makanan, tak kira soal makanan, tak kira soal minuman dan pakaian serta perhiasan, memadai dengan apa yang ada sahaja. Imam Nawawi ni mengelak ulama mengatakan beliau juga gemar, tidak gemar memakai pakaian yang menampakkan kegemahan. Mana pakai pakaian yang biasa-biasa macam ulama. Dan ulama mengatakan lagi, beliau semasa hidupnya tidak pernah lupa daripada kewajipan menyebarkan ilmu dengan mengajar, mengarang, di samping beribadat, berpuasa, berzikir, hinggalah hidupnya penuh dengan usaha dan amalan yang soleh, penuh dengan usaha dalam memberi ilmu kepada orang, mengajar ilmu kepada orang, dan penuh dengan berdamping diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau ni tak kahwin, menggaduni dalam keadaan bujang, dalam keadaan tak kahwin. Hidup ni penuh dengan ilmu saja, penuh dengan belajar ilmu dan penuh dengan mengajar ilmu kepada orang ramai. Dan meninggal dalam keadaan Imam Nawawi ini keadaan telah berjaya mengembangkan tenaga, fikiran dan ilmu kepada agama Islam, kepada semua masyarakat lah, kepada umat semua. Seterusnya di antara biodata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Kalau nak baca banyak panjang biodata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, kita baca sikit saja. Kemudian kita mulakan Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang pertama, Al-Imam Nawawi memulakan bab dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab ikhlas. Bab ikhlas dalam melakukan amalan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendatangkan niat pada semua amalan. Kerana ikhlas kerana Allah taala dalam melakukan amalan ibadah, amalan solat, amalan zakat, amalan haji. Ikhlas kerana Allah Ta'ala. Niat tu kena ikhlas kerana Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala kata di dalam Al-Quranul Karim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Dan tidaklah mereka disuruh malaikat supaya mereka menyembah akan Allah Ta'ala. Ayat ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Mana Allah Ta'ala khabar, tidaklah disuruh orang-orang Yahudi dan Kristian
di dalam kitab Taurat dan di dalam kitab Injil, malaikat supaya mereka menyembah Allah Ta'ala, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mengesahkan Allah Ta'ala. Maknanya Allah Ta'ala suruh gitu kepada orang Yahudi, kepada orang Kristian. Tetapi orang Kristian menyekutukan Allah Ta'ala, mensyirikkan Allah Ta'ala, tidak ikut apa yang disuruh oleh Allah di dalam kitab Injil, menyekutukan Allah Ta'ala dengan mengatakan Nabi Isa adalah anak Tuhan, dengan mengatakan ada Tuhan anak, Tuhan ayah, Tuhan mak. Ada, tapi sebut dalam kitab, sebut terang-terang dalam kitab Injil, orang Kristian tak mahu ikut. Dan di dalam kitab Injil, Allah Ta'ala maknanya dalam kitab Injil disebut, dalam kitab Taurat dan di dalam kitab Injil ada sebut tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang Kristian tidak mahu beriman dengan Nabi Muhammad. Orang Yahudi tidak mahu beriman dengan Nabi Muhammad. Maknanya orang Yahudi ni memang bangsa yang paling jahatlah. Siapa ni jahat membunuh orang Islam, bangsa yang paling jahat sekali, sehingga Allah Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, Al-Maghdubi alaihim, orang yang dimurkai ke atas mereka. Surah dalam surah Fatihah, tiap-tiap kali kita baca surah Fatihah dalam sembahyang, Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang yang engkau beri nikmat ke atas mereka. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang dimurkai ke atas mereka. Ulama tafsir mengatakan orang yang dimurkai ke atas mereka ialah orang-orang Yahudi. Sebab orang Yahudi ni pembunuh nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Nabi-nabi dia bunuh. Nabi Zakaria dia bunuh. Nabi Zakaria, maknanya Nabi Zakaria lagi bersembunyi. Maknanya Nabi Zakaria ada mukjizat membelah pokok. Nabi Zakaria belah pokok, nusuk dalam pokok. Tetapi orang Yahudi boleh hidu juga, boleh tahu juga Nabi Zakaria ada dalam pokok sebab baju Nabi Zakaria keluar sikit. Baju Nabi Zakaria keluar daripada pokok tu. Kemudian orang Yahudi menggergaji pokok, terbelah dua jasad Nabi Zakaria alaihi salam. Nabi Yahya dipancung tekok, dipancung. Kemudian Nabi Isa alaihi salam hendak dibunuh oleh orang Yahudi, tetapi tidak berjaya. Allah Ta'ala dah izin Nabi Isa, Allah Ta'ala dah izin orang Yahudi dibunuh oleh Nabi Isa. Allah Ta'ala dah izin Nabi Isa dibunuh oleh orang Yahudi. Allah Ta'ala angkatkan Nabi Isa ke langit. Mana orang yang dibunuh tu bukan Nabi Isa, orang yang diserupakan rupa Nabi Isa. Orang yang diserupakan rupa Nabi Isa itulah yang dibunuh oleh orang Yahudi. Mana orang Yahudi ni sudah menunggu dah. Sudah mana tahu dah dalam kitab Taurat, dia tahu dah lahir Nabi akhir zaman. Dan dia tahu dah Nabi akhir zaman ni menunggu akan berhijrah ke Madinah. Berhijrah ke Madinah, dia tunggu kat Madinah. Dia berkumpul ramai-ramai kat Madinah. Apabila Nabi SAW berhijrah ke Madinah, mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Sebab apa? Nabi Muhammad bukan di kalangan bangsa Yahudi, di kalangan bangsa Arab. Sebab dia tak beriman, dia berbangga sebab Nabi banyak daripada puak dia, daripada puak Bani Israel, daripada bangsa Yahudi. Orang Yahudi berbangga, padahal dia ni lah yang bunuh Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam. Bangga buat Nabi dah. Dia ni membunuh Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam. Maksudnya bila Nabi datang ke Madinah, tak mahu beriman. Malaikat sedikit sahaja yang beriman dengan Nabi SAW. Antara yang beriman dengan Nabi ialah Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam bila Nabi mari ke Madinah, terus beriman kepada Nabi SAW. Bertanyakan soalan kepada Nabi, Nabi boleh jawab. Ada Nabi jawab, ada Nabi tak boleh jawab, ada Nabi boleh jawab. Tunggu wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Abdullah bin Salam beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian Yahudi antaranya Mukhairi. Mukhairi ni Yahudi yang ketika mana Nabi nak berperang Uhud, Nabi nak pergi keluar perang Uhud, masa itulah dia beriman kepada Nabi SAW, nak pergi perang attack bersama Nabi SAW dalam peperangan Uhud. Mengucap 2 kalimah syahadat saja. Maknanya dia ni mati dalam perang Uhud tanpa, maknanya dok sembahyang, dok puasa, dok zakat, mengucap 2 kalimah syahadat saja, kemudian berperang bersama Nabi SAW, mati dalam perang Uhud. Tak sikit sajalah orang Yahudi beriman. Ramai-ramai tidak mahu beriman kepada Nabi SAW. Iri hati, dendam, dok puas hati kepada Allah Ta'ala, sebab Allah Ta'ala lantik Nabi akhir zaman di kalangan bangsa Arab, bukan di kalangan bangsa Yahudi. Allah Ta'ala mengatakan, wa ma umiru illa liya'budullah, dan tidaklah mereka disuruh malaikat supaya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mukhlisina lahuddin, hal keadaan mengikhlaskan kepada Allah, mengikhlaskan amalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas dalam buat apa-apa amalan mesti ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh bercampur, amalan tu tidak boleh bercampur dengan riak. Kalau bercampur dengan riak, amalan itu dihapuskan oleh Allah. Allah Ta'ala tak terima amalan yang bercampur dengan riak. Antara ada sebut di dalam hadis Nabi SAW, adanya Nabi kata, Allah Ta'ala berfirman dalam hadis Qudsi, ana aghnas syuraka, aku tidak berhajat dengan sekutu-sekutu kepada aku tidak berhajat kepada sebarang sekutu. Maka sesiapa yang beramal dengan suatu amalan yang mana dia menyengutukan aku dengan selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia buat amalan kepada Allah, dia buat amalan ibadat kerana Allah Ta'ala, tetapi dalam masa yang sama dia niat kerana orang, kerana orang ni, nak suruh orang tu puji, nak suruh orang tu kata elok tentang sembahyang dia, maka Allah Ta'ala tidak menerima amalan yang bercampur dengan riak. Dan aku berlepas diri daripada orang tu. Mana pada hari kiamat kelak, Allah Ta'ala suruh pergi minta amalan ke tengah orang tu, pergi minta amalan dengan orang tu. Atas dunia mu buat amalan bukan kerana aku, tetapi kerana orang ni pergi minta dengan orang ni, jangan minta kepada aku. Dan ulama mengatakan lagi dalam bab ikhlas ni, dalam bab riya ni, kata As-Samarqandi rahimahullahu ta'ala, As-Samarqandi mengatakan, ma fa'alahu, apa yang, mana ibadat yang, apa yang dibuat kerana Allah Ta'ala itu diterima. Kalau dia buat ibadat kerana Allah Ta'ala, amalan itu niat kerana Allah Ta'ala terima. Kalau amalan yang dia buat tu kerana manusia, maka amalan tu ditolak. Dia buatlah apa-apa amalan tu, semayang ke, puasa ke, niat kerana orang, Allah Ta'ala tidak menerima amalan seseorang. Ada ulama kata lagi, kalau orang tu semayang zuhur sebagai contoh, semayang zuhur kemudian dia niat nak menunaikan, semayang zuhur ni nak menunaikan solat. Allah Ta'ala suruh semayang zuhur, dia niat nak semayang zuhur kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagus dia niat itu, niat kerana Allah Ta'ala, tetapi dalam bab memanjangkan surah, memanjangkan hukum sembahyang, memanjangkan bacaan dalam sembahyang, mengelokkan kelakuan dalam sembahyang kerana manusia, bukan kerana Allah Ta'ala. Ulama mengatakan amalan sembahyang tu diterima, amalan sembahyang tu diterima, tetapi dalam bab memanjangkan solat, dalam memanjangkan bacaan dalam sembahyang, rokok panjang, buat nak suruh bila rokok panjang, baca panjang dalam rokok,
baca doa banyak dalam rokok, suruh orang puji, nak suruh orang kata elok kepada dia. Mana amalan itulah yang tidak boleh pahala. Mana semayang tu boleh pahala, diterima oleh Allah Ta'ala dalam bab memanjangkan bacaan dalam sembahyang tu tak boleh pahala, kata ulama rahimahullahu ta'ala. Sebab tujuan dia kerana manusia. Tujuan dia kerana manusia, Allah Ta'ala tak terima bahagian memanjangkan solat dalam bacaan tu, Allah Ta'ala tak terima. Kena yang mestilah amalan dia ikhlas kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala mengatakan lagi sambung ayat hunafa, tetap teguh di atas tauhid, tetap teguh di atas mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yuqimus salah, dan mereka menunaikan salat, dan mereka membayar zakat, wa yu'tuz zakat, wa zalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang lurus. Dan berkata Al-Hafiz Al-Imam As-Suyuti di dalam kitab Al-Iqli dalam mentafsirkan ayat ini tentang ayat wa ma umiru illa liya'budullah, dan tidaklah mereka disuruh malaikat supaya mereka menyembah Allah Ta'ala. Al-Imam As-Suyuti mengatakan ayat ini menunjukkan wajibnya niat dalam melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib niat dan wajibnya dan ikhlas. Ikhlas tidak ada tanpa niat. Kalau orang tu sembahyang tak ada niat, mana ikhlas kena niat juga. Niat. Kenapa ikhlas kena niat? Kalau dia tak niat, tak ada ikhlas dah dalam amalan dia. Mana nak sembahyang tu niat ikhlas kerana Allah Ta'ala. Niat nak sembahyang fardu zuhur sebagai contoh. Niat nak sembahyang fardu asar sebagai contoh. Mana ulama mengatakan kalau orang tu sembahyang tak ada niat, pergi masuk Allahu Akbar tanpa ada niat di dalam hati nak sembahyang zuhur, ada niat di dalam hati nak sembahyang asar, maka solatnya jadi solat sunat, bukan jadi solat asar, bukan jadi solat zuhur, jadi solat sunat semata-mata. Mestilah berdasarkan kepada niat masing-masing. Kalau orang tu nak mandi junub sebagai contoh, mandi junub dia kena niat dalam hati saja aku mandi junub. Kena niat dalam hati nak mandi wajib. Kalau dia tidak niat dalam hati nak mandi wajib, jadi mandi biasa, jadi mandi menyejukkan badan sahaja. Kena niat dalam hati sahaja aku nak mandi junub. Mana niat ini disyariatkan, niat ini nak membezakan antara ibadat sunat dan antara ibadat wajib. Disyariatkan niat juga membezakan antara ibadat dengan kok mana perkara adat biasa. Contohnya sebagai contoh, adat biasa seperti kita duduk dalam sejid. Duduk dalam sejid, kalau kita duduk dalam sejid saja-saja, itu perkara adat biasa. Kita duduk dalam sejid saja-saja, tetapi tidak niat kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak niat iktikaf di dalam masjid, maka tidak dapat pahala. Boleh saja-saja gitulah, boleh duduk rehat dalam sejid saja-saja, tapi tidak ada dosa. Tak ada dosa, tak ada pahala. Tapi kalau dia niat iktikaf dalam masjid, boleh pahala. Allah Ta'ala beri pahala kepada dia. Contohnya, dia seperti perkara adat biasa, perkara yang kita biasa buat, seperti makan nasi sebagai contoh. Kita makan nasi tak perlu niat, tak perlu niat makan nasi. Kalau kita makan nasi niat saja, aku makan nasi ni aku niat nak menguatkan tubuh badan aku, nak niat tujuan aku nak menguatkan tubuh badan aku, nak buat ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhlas kerana Allah Ta'ala, nak buat ibadat begini, nak kerja ataupun nak pergi cari nafkah, nak buat ibadat, nak kerja, nak cari nafkah,
nak beri ke anak bini aku. Sebab Allah Ta'ala suruh cari nafkah. Allah Ta'ala suruh kita beri nafkah kepada anak bini. Niat kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, boleh pahala. Kita tidur tak perlu kepada niat. Kalau kita tidur, kita niat kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, niat Allah Ta'ala suruh merehatkan tubuh badan kita, jangan memberi mudarat kepada tubuh badan kita. Kalau kita tidak tidur, tak berat tubuh badan kita. Malam kena tidur juga. Tak boleh tak tidur malam. Kena tidur juga. Kita niat tidur malam kerana nak menyihatkan tubuh badan kita, nak merehatkan tubuh badan kita, sebab Allah Ta'ala suruh menjaga kesihatan tubuh badan kita. Ikut perintah Allah Ta'ala, maka boleh pahala berdasarkan kepada niat masing-masing. Sebagai contoh, dalam bab meninggalkan maksiat, ulama mengatakan dalam perkara meninggalkan zina sebagai contoh, seperti meninggal ataupun basuh berak, menghilangkan najis, tak perlu kepada niat menghilangkan najis. Mana kalau dia niat nak menghilangkan najis kerana Allah Ta'ala suruh, niat kerana Allah Ta'ala, baru boleh pahala. Kalau dia tak niat, mana menghilangkan najis tak perlu kepada niat. Tak niat pun hilang najis, tak niat pun hilang dah najis. Mana kalau dia niat nak menghilangkan najis kerana Allah Ta'ala suruh, ikut perintah Allah Ta'ala, maka boleh pahala. Antaranya lagi meninggalkan maksiat. Meninggalkan maksiat tak perlu kepada niat. Tinggal maksiat tak perlu kepada niat. Tinggal zina, tinggal minum arak, tinggal main judi, tak perlu kepada niat. Ulama mengatakan tak perlu kepada niat, kecuali dia meninggalkan maksiat, meninggalkan zina, meninggalkan judi, meninggalkan minum arak, niat kerana mengikut perintah Allah Ta'ala, kerana takut akan azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau aku tinggal zina ni kerana aku takut perintah Allah Ta'ala, kerana aku takut Allah Ta'ala turunkan azab kepada aku, barulah Allah Ta'ala memberi pahala di atas niat yang kita buat. Kalau tak niat tak boleh pahala, tak boleh dasar. Ada benda sebab tinggal zina, tinggal maksiat. Kalau kita buat maksiat tu baru kena dosa, kena azab daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam bab tinggal tak perlu kepada niat. Ulama mengatakan, mana Al-Muhammad bin Allam, pensyarah kitab Riyadhus Shalihin, yang mengatakan tentang. Seterusnya ayat yang lain, lam yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah Ta'ala mengatakan, daging dan darah binatang korban atau hadiah itu tidak sekali-kali akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya ialah amal yang ikhlas yang berdasarkan takwa daripada kamu. Mana Allah Ta'ala tidak mahu, tidak nak pun kepada daging dan darah yang kita korbankan, tak nak pun kepada daging. Tetapi Allah Ta'ala nak perbuatan kamu yang ikhlas. Perbuatan kamu menyembelih binatang korban tu ikhlas kerana Allah Ta'ala. Ikhlas kerana Allah Ta'ala, sebab Allah Ta'ala nak nilai. Allah Ta'ala nak nilai hati kita ni ikhlas dah dalam melaksanakan ibadat korban. Ikhlas, tengok, ataupun kerana orang ke, kerana riak nak tunjuk-tunjuk kepada orang ke, nak tunjuk-tunjuk kepada orang bahawa aku banyak duit, gini. Allah Ta'ala nak tengok ibadat korban kita ni dia ikhlas kerana Allah Ta'ala, barulah Allah Ta'ala menerima ibadat korban kita. Dan daging korban ni, ulama mengatakan mana darah korban tak boleh minum, darah korban, darah binatang, darah
yang menitih, mana bila kita korban tubik darah bericik di atas tanah. Darah yang menitih di atas tanah tu menjadi saksi pada hari kiamat di atas perbuatan ibadat korban kita. Darah tak jadi saksi, akan jadi saksi kepada tuan yang korban binatang tu. Seterusnya ulama mengatakan lagi, binatang korban darah tersebut, mana darah tersebut tidak boleh diminum, mana kerana akan mendatangkan mudarat dan penyakit. Begitu juga dengan najis binatang tersebut yang boleh mendatangkan mudarat dan penyakit. Tapi najis binatang boleh buat baja, mana tak boleh minum, tak boleh makan. Tapi najis binatang boleh kita buat baja kepada tanaman-tanaman kita, nak tumbuh-tumbuhan, pokok-pokok itu, tumbuhan-tumbuhan kita, tu boleh. Tapi dalam bab makan minum Allah Ta'ala larang. Maknanya ayat ini ada sebab nuzul, sebab turunnya. Antaranya adalah pada zaman jahiliyah dulu. Zaman jahiliyah dulu, mana orang kafir Quraisy zaman dulu, bila dia rebang, bila dia melakukan ibadat korban, dia ni melomorkan darah. Dia melomorkan darah ke Baitullahil Haram. Dia ambil darah unta, di sebelah unta, dia ambil darah unta tu, dia lamur kat Kaabah. Dia lamur kat Kaabah. Lalu orang Islam bila tengok orang kafir Quraisy lamur darah unta kat Kaabah, lalu orang Islam nak buat apa yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy, bila nak korban, nak lamur itik darah kat Baitullahil Haram. Lalu Allah Ta'ala melarang, Allah Ta'ala menurunkan ayat ini, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak sampai kepada Allah dagingnya dan tidak sampai kepada Allah darahnya, akan tetapi sampai kepada Allah takwa di kalangan kamu. Allah Ta'ala tengok ikhlas dalam melaksanakan ibadat korban. Itu je Allah Ta'ala nak tengok. Seterusnya ayat yang lain, Allah Ta'ala mengatakan, faqala ta'ala lam tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu tidak akan mencapai kebaikan, tidak akan mencapai kebaikan yang sempurna. Kamu tidak akan capai kebaikan yang sempurna. Dan kamu, ulama mengatakan dalam mentafsirkan ayat ini, dan kamu tidak akan mencapai kebaikan daripada Allah, iaitu rahmat daripada Allah, keredaan Allah Ta'ala, syurga Allah Ta'ala, kamu tidak akan mencapai sehingga kamu membelanjakan daripada apa yang kamu suka. Mana dia harta ke, harta yang kita sayang, harta yang kita kasih, waktu yang kita paling suka sekali, kita membelanjakan harta yang kita paling suka tu, barulah Allah Ta'ala mengatakan, barulah kita mencapai kebaikan daripada Allah Ta'ala. Kalau nak capai itu payahlah. Nak belanjakan apa yang kita suka tu payah. Mana payah nak boleh pada zaman sekarang lah. Pada zaman sekarang payah nak menyedekahkan, nak memberi sumbangan apa yang kita sayang, payah. Mana Allah Ta'ala kata, kamu tidak akan mencapai kebaikan yang sempurna malaikat sehinggalah kamu membelanjakan daripada apa yang kamu suka. Dan Allah Ta'ala kata lagi, wa ma tunfiqu min syai'in, dan apa yang kamu membelanjakan daripada sesuatu yang dikasihi, sesuatu yang disayangi, maka sesungguhnya Allah Ta'ala maha mengetahui dengan. Allah Ta'ala maha mengetahui apa yang kamu belanjakan. Mana membelanja itu niat kerana Allah Ta'ala ataupun niat kerana orang. Allah Ta'ala maha mengetahui. Itu pentingnya ikhlas dalam melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga harta yang paling kita kasih, kita membelanjakan. Harta yang paling kita kasih, kita membelanjakan, kita mesti niat kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala,
barulah Allah Ta'ala beri ganjaran di atas ibadat yang kita buat. Pentingnya niat ikhlas kerana Allah Ta'ala. Ayat ini ada sebab turun. Ayat ini ada sebab turun. Apabila turunnya ayat ini, Abu Talhah pergi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Talhah mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya harta yang paling aku sayang, harta yang paling aku kasih ialah Bayraha, iaitu kebun Bayraha, mana kebun kurma lah. Mana Abu Talhah ni ada kebun kurma. Kebun kurma tu kebun yang paling disayangi, yang paling dikasihi oleh Abu Talhah. Lalu Abu Talhah mengatakan, letakkanlah dia mengikut apa yang diperlihatkan Allah kepada engkau. Lalu Nabi mengatakan, bagus, syabas, bagus. Nabi memuji Abu Talhah kerana nak menyumbangkan harta yang paling dia kasih, niat kerana Allah Ta'ala. Lalu itulah harta, Nabi kata itu harta yang paling menguntungkan, yang membawa kebahagiaan pada hari akhirat. Kalau atas dunia tak boleh bagi manfaat. Mana boleh bagi manfaat juga. Mana akhirat bila kita bersedekah dengan harta yang paling kita kasih, harta tu akan memberi manfaat kepada kita pada hari akhirat kelak. Atas dunia, harta tu tidak boleh masuk dalam kubur. Ini bila kita mati, harta tu tidak ikut kita dalam kubur. Ini harta tu akan meninggalkan kita, tinggallah kita berseorangan dalam kubur. Malaikat amalan yang kita bawa sahaja yang menemani kita di dalam kubur. Dalam hadis ni khabar kepada Nabi khabar kepada Abu Talhah, itulah harta yang paling menguntungkan. Tetapi wa inni ara an taj'alaha fil aqrabin, dan sesungguhnya aku berpandangan bahawa engkau berikan harta itu kepada kaum kerabatmu. Tu pandanganmu, beri ke hartamu ni, harta yang paling mu sayangi kepada kaum kerabatmu yang memerlukan. Nak khabar hadis ni menunjukkan kepada kita bahawa sedekah yang paling afdal ialah sedekah kepada kaum kerabat yang miskin, yang memerlukan duit, barulah sedekah kepada orang lain. Dahulu kaum kerabat yang memerlukan dulu, yang miskin dulu, barulah sedekah kepada orang lain. Itu sedekah yang paling afdal sekali. Kemudian hadis lain, datang Zaid bin Harisah. Bila turun ayat ini, Zaid bin Harisah datang dengan membawa kuda. Mana kuda tu dia sangat sayang, dia sangat cinta, sayang sekali. Lalu dia kata kepada Nabi SAW, kuda ini untuk jalan Allah Ta'ala. Aku sedekahkan kuda untuk jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu Nabi SAW pikulkan, mana Nabi beri kepada Usamah kuda tu. Nabi Usamah tu anak Zaid bin Harisah. Mana Zaid bin Harisah khabar kepada Nabi, aku sedekah kuda ni untuk jalan Allah Ta'ala. Tiba-tiba Nabi ambil Usamah atas kuda tu. Kuda yang sangat disayangi oleh Abu Talhah. Lalu berkata Zaid, aku nak sedekah kuda ni. Aku nak sedekah kuda ni kerana Allah Ta'ala. Bukan aku nak bagi kepada anak aku. Bukan aku nak bagi kepada Usamah bin Zaid. Lalu Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menerima dah sedekah daripada. Maknanya bila Zaid bin Harisah sedekah kepada Nabi, niat sedekah kuda ni kepada Nabi, niat kerana Allah Ta'ala, Nabi beri kepada Usamah bin Zaid kuda ni. Sebab Usamah bin Zaid memerlukan, berhajat. Maknanya
hadis ni menyatakan kepada kita, dua hadis ni menyatakan kepada kita sedekah yang paling afdal ialah sedekah kepada kaum kerabat yang terdekat. Barulah lepas tu lainlah kaum kerabat kita kaya, tidak memerlukan duit, barulah kita bagi kepada orang lain. Kalau kaum kerabat kita miskin, kena afdal beri kepada kaum kerabat kita dahulu. Keterunya satu ayat lagi, kul in tukfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kamu menyembunyikan, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in tukfu, jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam dada kamu, ataupun apa yang kamu lahirkan daripada dada kamu, daripada hati kamu, ya'lamuhu Allah, nescaya Allah Ta'ala tahu juga. Ya'lamuhu Allah Ta'ala tahu. Maknanya Allah Ta'ala Maha mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati kita. Allah Ta'ala Maha mengetahui apa yang kita rahsiakan, apa yang kita mikir dalam perasaan kita. Dalam perasaan kita mikir macam-macam. Allah Ta'ala Maha mengetahui perasaan kita. Apa yang dalam hati kita ni cakap dah tubik mulut, dah tubik suara kat mulut. Allah Ta'ala Maha mengetahui apa yang dalam hati kita. Allah Ta'ala tahu belakang. Seterusnya, wa asirru qawlakum awijharu bi innahu alimun bizatis sudur. Dan rahsiakan, mana Allah Ta'ala katakan lagi, dan rahsiakanlah perkataanmu dan nyatakanlah sama sahaja keadaannya, kerana sesungguhnya dia Maha mengetahui segala isi hati. Allah Ta'ala Maha tahu dah sembunyi ke, murasi dalam hati ke, menyatakan apa yang ada dalam hati ke. Allah Ta'ala Maha mengetahui segala isi hati kita. Maka bila kita buat amalan, jangan nak dalam hati kita, jangan niatkan dia orang lah, niatkan dia orang ni, kerana orang tu. Mestilah niat ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ingat dalam hati, ingat dalam fikiran kita, bila kita buat ibadat, Allah Ta'ala Maha melihat atas ibadat kita, atas amalan kita. Barulah kita dak buat, barulah kita buat ibadat, dak takut nak tunjuk, takut nak riak kepada orang, takut nak menunjuk-nunjuk kepada orang. Niat itu dah, ingat dalam kepala kita, Allah Ta'ala Maha mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Maha mengetahui. Maknanya, sesiapa yang kata Allah Ta'ala tahu dia, jadi ngapilah keluar daripada agama Islam. Dalam Quran kata Allah Ta'ala Maha mengetahui segala isi hati kita, apa yang tersembunyi dalam langit dan bumi. Allah Ta'ala Maha mengetahui belaka. Sebab itu semua ciptaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala cipta, mestilah Allah Ta'ala Maha mengetahui. Saya rasa cukuplah sekadar pada malam ini. Sambung hadis minggu lepas, minggu ketiga, minggu keempat, berkenaan hadis innamal a'malu binniyat. Ada berkenaan dengan sesungguhnya amalan berdasarkan kepada niat. Saya minta maaf banyak-banyaklah kalau ada salah dan silap, minta maaf banyak-banyak. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.